Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sains kita bagi tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, bersama dengan saya, Cikgu Farhana binti Muhammad Sarif. Okey, kelas hari ini kita akan sambung untuk topik yang seterusnya iaitu pelbagai cara pembiakan tumbuhan dan juga teknologi pembiakan tumbuhan. Okey, jika semua dah bersedia, marilah kita sama-sama baca doa dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Right, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dapat mengiklak satu tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara dengan menjalankan projek. Mengiklak maksudnya menyatakan. Okey, yang kedua ialah menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan tumbuhan melalui lakaran. TMK, penulisan atau tulisan secara kreatif. Okey, untuk topik yang pertama iaitu satu pokok pelbagai cara pembiakan, kita ingin menguji tentang cara pembiakan kangkung. Okey, kangkung mempunyai dua cara pembiakan iaitu yang pertama adalah menggunakan biji benih dan yang kedua ialah menggunakan keratan batang. Okey, jadi kita akan menguji tentang cara pembiakan kangkung. Okey, apakah alat dan bahan yang diperlukan? Biji benih kangkung, keratan batang kangkung berakar, botol plastik, tanah dan juga air. Okey, langkah-langkah yang pertama untuk kaedah keratan batang. Rendamkan keratan batang kangkung berakar ke dalam botol plastik berisi air. Okey, sekiranya ibu kamu ada membeli sayur kangkung kan. Okey, jadi batang itu kamu ambil beserta dengan akarnya dan masukkan ke dalam botol berisi air. Okey, kemudian kamu perlu perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Rekodkan pemerhatian seperti di dalam jadual A. Okey, ini. Rekodkan jadual kamu kat sini. Okey, yang keratan batang tu ada tak pertumbuhan pucuk? Kalau ada, pada hari ke berapa ada keluar pucuk tu ya? Okey. Kemudian kita tengok balik. Kaedah biji benih. Okey, yang ni kamu perlu dapatkan biji benih kangkung. Untuk projek ini kamu perlu dapatkan biji benih kangkung. Okey, semaikan biji benih ke dalam botol plastik yang berisi tanah. Okey, kemudian siram semaian setiap hari. Perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Rekodkan pemerhatian seperti di dalam jadual A. Okey. So, cara yang kedua ni ialah kaedah yang kedua adalah menggunakan biji benih. Jadi, kamu perlu semai biji benih tersebut. Right. Jadi, apakah langkah seterusnya? Setelah kita akan lihat eksperimen ini dia lebih kurang dalam 10 hari. Jadi, kamu nyatakan pertumbuhan pucuk tu kalau ada pada hari ke berapa. Okey, yang kalau tak ada tu kamu biar kosong je lah. Okey, kalau pada hari ke-10 tak ada apa-apa yang berlaku, kamu tulislah kat situ tiada apa-apa yang berlaku. Tiada pucuk ke apa semua, tulis kat situ. Kat dalam jadual tersebut. Okey. Selain daripada pokok kangkung, kamu juga boleh menggantikan dengan pokok selasih. Pokok selasih ni dia sama juga, dia membiak melalui keratan batang dan juga biji benih. Kalau tak ada juga, boleh gunakan ubi keledek. Kalau tahu kamu ada tanam ubi keledek kan, cuba ambil keratan batang dia dan juga keledek itu sendiri untuk kamu potong dan tengok ada tak berlaku
pertumbuhan pucuknya. Alright, kita tengok yang seterusnya. Okey, satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, gambar rajah yang pertama dan gambar rajah pertama adalah pokok kangkung, manakala gambar rajah yang kedua adalah pokok selasih. So, keduanya ini membiak dengan cara biji benih dan keratan batang. Manakala gambar yang ketiga adalah gambar ubi keledek ungu. Okey, so ubi keledek tu, itu juga kita panggil sebagai batang bawah tanah. Jadi mereka inilah yang boleh membiak menjadi pokok yang baru. Okey. Cara yang kedua bagi keledek adalah melalui keratan batang pokoknya. Alright. Seterusnya kita nak lihat tentang teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Selain daripada menggunakan biji benih, kita juga ada teknologi yang dapat membantu untuk pembiakan tumbuh-tumbuhan ini berlaku dengan lebih cepat, iaitu yang pertama adalah kultur tisu dan yang kedua adalah tut. So, mari kita lihat cara apakah itu kultur tisu. Okey, kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Okey, so kultur tisu ni adalah satu cara menghasilkan anak pokok yang lengkap di dalam makmal. Di dalam kat mana? Dalam makmal yang bermula dengan pemilihan bahan untuk dikultur seperti bahagian daun, batang, pucuk. Seperti bahagian daun, batang ataupun pucuk yang diambil pada tumbuhan tersebut. So, kemudian dia bahagian, contoh kalau dia ambil daun, dia akan potong daun tu kecil-kecil, potong halus dan masukkan ke dalam piring petri. Yang nampak tak yang bulat putih tu, itu adalah piring petri. Dalam piring petri tu pula dah ada nutrien. Dalam tu dah ada nutrien untuk menggalakkan lagi pertumbuhan pokok tersebut. So, nutrien tu, apa benda nutrien tu? Apa yang ada dalam nutrien tu? Nutrien tu biasanya dia dalam bentuk gel. Okey, dalam gel tu dia dah masuk dengan gula, dia dah masukkan dengan nutrien, dia dah masukkan dengan vitamin dan juga hormon yang akan memberikan makanan kepada tisu tadi tu, tisu tumbuhan tadi tu. Okey, untuk dia jadi pokok yang baru. Tisu kat sini bukan tisu muka yang awak buat lap tu lain tau. Tisu tadi cikgu ulang semula, tisu daripada tumbuhan iaitu daripada daun, batang ataupun pucuknya. Okey, so kemudian dia akan menghasilkan pokok yang baru, menghasilkan pokok yang baru dengan lebih pantas lah. Macam tu. Okey, kita tak buat kat yang kultur tisu ni dia perlukan penjagaan yang khas dan dilakukan di dalam makmal. Okey. Right, kita nak tengok cara teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kedua iaitu tut. Pernah nampak tak bungkusan macam tanah tu dekat dahan pokok? Pernah tak nampak gambar yang pertama tu? Yang atas tu. Itu namanya adalah kaedah tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Kalau contoh kita nak tanam pokok durian kan, daripada biji benih dia tu kita kena semai biji tu sampai keluar bertunas sampai semua kan lambat kan. Tapi kalau tut ni dia ambil daripada dahan. Okey, ambil daripada dahan. Caranya bagaimana? Okey, lihat gambar yang bawah yang ada gambar pisau tu. Okey, mula-mula dia perlu pilih dahan yang sihat, dahan pokok yang sihat. Okey, tak perlu besar sangat. Okey, kemudian perlu potong ataupun kikis kat bahagian dahan tu sampai nampak bahagian berwarna putih di batang kayu tersebut. Sampai nampak batang warna putih di dalam dahan tersebut. Kemudian
Kemudian kamu perlu lekapkan ataupun tekapkan dengan tanah. Tekapkan dengan tanah. Alright. Tanah tu boleh juga campur dengan sabut kelapa. Okay, so kalau biasanya orang akan letak tanah dalam plastik siap-siap. So nanti dia akan ikat benda tu dekat dahan tu, ikat bahagian atas dengan ikat bahagian bawah. Macam gambar atas tu lah. Okay. Alright, kemudian dia akan dibiarkan selama 3 minggu. Kita tak buka-buka tau, plastik tu kita biar je. Biarkan selama 3 minggu. Okay, selepas 3 minggu, kita akan potong dahan tersebut bahagian bawah dia. Kita nak potong bahagian bawah tu dan kita buka plastik tu. Okay, bila kita buka plastik tu, kita dah boleh maksudnya kat situ dah berlaku pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar baru dah keluar dah dekat situ. So, bila dah keluar akar baru, kita pun terus dapatlah pokok baru. Jadi, masa untuk dia menghasilkan buah yang baru tu lebih pendek lah. Macam tu. Boleh? So, boleh semua? Okay. Alright. So, untuk data yang kita pada hari ini, semua boleh rujuk muka surat 49, 50 dan 51. Okay, kelas. Kamu jawab soalan muka surat 49. Yang muka surat 50 dan 51 tu, kamu boleh hantar selepas 10 hari. Maksudnya yang muka surat 50 dan 51 tu tak payah masukkanlah dekat dalam Google Form nanti. Tu kamu perlu, walaupun kamu menggunakan pokok kangkung ke apa ke, untuk projek kamu tu, yang ini nanti kamu isi je lah apa yang ada kat dalam tu, ada ke tak ada. Keratan batang dengan pertumbuhan pucuk dan akar itu ada atau tak ada, kamu tulis dekat muka surat 51 tu. Selepas 10 hari. Okay? Alright. Okay, kalau tak ada masalah apa-apa boleh hubungi saya. Okay, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.